Datuk Yang Pertua, strategi kedua dalam fokus ini adalah untuk merapatkan jurang ekonomi berentas dimensi. Tahun 2022 akan turut menumpukan kepada usaha melaksanakan projek-projek utama negara yang berupaya memberi limpahan ekonomi kepada penduduk setempat di samping merapatkan jurang ekonomi antara lokaliti. Bagi memastikan usaha perangsang pemulihan ekonomi dipergiat, kerajaan akan meneruskan pelaksanaan projek pembangunan infrastruktur negara bernilai 3.5 bilion ringgit, antaranya pembinaan Lebuh Raya Pen Borneo dan Central Spine Road. Bagi merancangkan lagi aktiviti pembangunan infrastruktur berimpak tinggi secara kerjasama awam swasta, kerajaan memperuntukkan dana permulaan sebanyak 200 juta ringgit menerusi pewujudan dana mudah cara infrastruktur ketiga di bawah selian UKAS Jabatan Perdana Menteri. Selanjutnya, kerajaan juga akan terus melaksanakan projek-projek kecil dan sederhana bernilai 2.9 bilion ringgit yang dikhususkan kepada kontraktor gelas G1 ke G4 di seluruh negara. Peruntukan ini antaranya melibatkan projek selenggara jalan, baik pula infrastruktur dan peralatan usang universiti awam, politeknik dan kolej komuniti serta projek-projek lain melibatkan amnesti sosial di luar bandar. Datuk Yang di-Pertua, keseimbangan pembangunan antara negeri dan wilayah adalah penting bagi memastikan kesemua ahli keluarga Malaysia dapat menikmati hasil pembangunan. Bagi 5 koridor wilayah pembangunan ekonomi, projek-projek pembangunan akan diteruskan dengan peruntukan sejumlah 690 juta ringgit, merangkumi 6 projek baru dan 66 projek sambungan seperti projek pertanian pintar di Igan, Sarawak. Kerajaan juga akan prihatin membantu kerajaan negeri meningkatkan pembangunan ekonomi negeri. Sumbangan itu peruntukan khusus berjumlah 260 juta ringgit iaitu 20 juta ringgit bagi setiap negeri akan disediakan bagi memfokuskan kepada projek berkenaan jaminan makanan, pelancongan serta pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Seterusnya, Sabah dan Sarawak akan menerima peningkatan peruntukan perbelanjaan pembangunan masing-masing kepada 5.2 bilion ringgit dan 4.6 bilion ringgit. Peruntukan ini antaranya adalah untuk melaksanakan projek infrastruktur air, elektrik dan jalan raya serta kemudahan pendidikan dan kesihatan. Usaha bank bergerak yang dimulakan di Sarawak tahun ini seperti di Pekan Sungai Asap Belaga mendapat sambutan memberangsangkan. Penduduk luar bandar datang beramai-ramai untuk menggunakan perkhidmatan bank bergerak yang disediakan oleh BSN. Baru-baru ini perkhidmatan ini juga diluaskan ke Sabah atas usaha yang berhormat Si Pitang. Tahun hadapan sebanyak tambahan 20 lagi bank bergerak dijangka mula beroperasi berangkumi 250 kawasan dan mukim di luar bandar, terutamanya di Sabah dan Sarawak. Datuk Yang di-Pertua, dalam menyediakan kemudahan jalur lebar terkini kepada keluarga Malaysia, pelaksanaan inisiatif Jalinan Digital Negara atau JENDELA akan terus dipergiat. Bagi tahun 2022, kerajaan menyediakan 700 juta ringgit. Kerajaan menjadikan 700 juta ringgit untuk meneruskan usaha ketersambungan digital di 47 kawasan perindustrian dan 630 buah sekolah terutama di luar bandar. Bagi memastikan golongan penduduk di PPR tidak ketinggalan, kerajaan juga memperuntukkan 30 juta ringgit bagi menyediakan kemudahan internet di 40 PPR sedia ada. Penyediaan perkhidmatan 5G bakal melakar landscape teknologi baru dan menawarkan pengalaman pengguna yang lebih baik dan pantas. Di samping itu, ia juga merapatkan jurang digital antara mencipta peluang pekerjaan baru. Bagi tahun 2022, perkhidmatan 5G akan diperluas kepada 36% daripada kawasan kepadatan tinggi, termasuk di bandar-bandar utama di Johor, Selangor, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak. Untuk meningkatkan penerapan digital dalam kalangan PMKS, kerajaan akan menambah baik inisiatif skim geran pendigitalan PKS. Untuk tahun 2022, jumlah dana bagi skim ini telah dinaikkan kepada 200 juta ringgit dengan 50 juta ringgit dikhususkan untuk usahawan mikro bumi putera di luar bandar. Bagi menggiatkan lagi transformasi pendigitalan perniagaan dalam kalangan usahawan luar bandar, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan juga mentransformasikan 600 pusat ekonomi digital keluarga Malaysia sebagai pusat sehenti untuk membimbing usahawan mikro menggunakan teknologi digital. Nomad digital ialah golongan yang berjana pendapatan secara dalam talian tanpa lokasi fizikal yang tetap. Golongan ini berpotensi menyumbang kepada ekonomi negara terutamanya sebagai pelancong. Untuk memanfaatkan perkembangan ini, kerajaan akan memperkenalkan program Malaysia Digital Nomad
untuk mewujudkan komuniti dan ekosistem nomad digital di Malaysia dengan menggunakan sektor pelancongan sebagai